أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة صالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita, Taala bagi rezeki kepada kita, dan Taala bagi nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan antara nikmat yang paling besar sekali adalah kita dapat mengecapi nikmat iman dan juga Islam. Kerana nikmat iman dan juga Islam inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Dunia selamat, dunia kita dapat bahagia dengan iman, apatah lagi di akhirat nanti hanya orang yang beriman sahaja yang akan berbahagia. Sebab itulah as-sa'adah, kebahagiaan merujuk kepada kebahagiaan yang sebenar, iaitu kebahagiaan di akhirat. Di dunia ni kebahagiaan tu bersifat sementara. Mungkin dapat nikmat, dapat itu, dapat ini, ada rumah, ada kenderaan yang baik, ada keluarga yang baik, ada harta yang banyak. Mungkin itu adalah sebahagian daripada nikmat-nikmat dunia. Tapi kita kena sedar bahawasanya semua itu tidak berkekalan. Sampai satu masa Allah Ta'ala ambil nyawa kita, kita akan meninggalkan dunia dan tinggal semua jenis harta-harta yang kita ada. Kita kumpullah harta banyak mana pun, bila mana mati tak boleh bawa masuk kubur juga. Kita tinggal harta kita, anak-anak boleh ke anak-anak pula harta tersebut. Akan tetapi kalau kita mengumpul kekayaan akhirat, bila mana kita kumpul amal ibadat, kita kumpul pahala, maka pahala itulah yang akan menemani kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan sambung perbahasan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Dan sekarang ini kita berada pada muka surat 10. Baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 10, baris yang ketiga daripada bawah. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti mengupak, dan seperti mengupak. Ini contoh dosa yang dilakukan dengan lidah. Kita masih lagi berada dalam fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Jadi ada kadang-kadang dengan lidah ni buat dosa berdusta, nipu, bohong. Nipu, bohong. Tapi ada kadang-kadang bohong yang dibenarkan, bohong yang orang tua kata nipu sunat. Nipu sunat. Lepas tu Nabi kata, laisa bil kazab man yuslihu bainan nas. Bukanlah daripada kalangan menipu, bukanlah daripada kalangan berdosa orang yang memperelokkan, mendamaikan antara manusia. Baik. Kemudian dia kata, dan seperti mengupak. Jadi dosa yang dilakukan oleh lidah iaitu mengupak. Mengupak ni apa?
Mengupak iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia saudara engkau akan dia akan perkataan jika didengarnya. Tu mengupak. Mengupak ni apa? Mengupak ni kita sebut perkara yang mana kalau saudara kita dengar dia benci, dia tak suka. Contoh kalau kita buka aib dia, kita rayak dia tidur deku derah misalnya bila mana dia dengar aib dia tak suka maka dia kira mengupak. Bila mana kita cerita kat orang lain, maka dia kira mengupak. Dengan mengupak, maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Maka mengupak tu hukumnya adalah haram dengan ijma' ulama. Ijma' ulama maksudnya semua ulama kata haram, tak ada khilaf. Semua ulama kata haram mengupak, tak ada khilaf. Lepas tu kadang-kadang mengupak ni, barang mengupak ni sedap dengar kadang-kadang tak. Cerita pasal orang dari kawan tu kat cerita, dengar cerita. Kadang-kadang dia tengah makan tak habis nasi. Dia mengupak lagi, sedap mengupak lagi. Kalau duduk kedai kopi, dia sejuk air, tak ada minum. Sedap lagi mengupak. Orang kecek pun sedap, orang dia dengar pun sedap. Tu barang mengupak ni barang sedap. Lepas tu Nabi kata orang mengupak ni seumpama dia makan daging saudara dia sendiri. Makan daging saudara dia sendiri. Sebab tu kita ni lah, kalau kita tak sewi ataupun kita nak lari daripada orang mengupak, kita kena tinggalkan majlis tersebut. Kalau duduk atas meja kita ni, misalnya kena makan, tiba-tiba ada orang mengupak, kita pun bangun, dimakan lain. Lari, tinggalkan majlis tersebut. Itu sebagai tanda protes. Tanda kita protes, tanda kita tak suka dengan perkara tersebut. Maka iaitu mengupak tu haram dengan ijma' ulama. Haram dengan ijma' ulama. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bahawasanya mengupak itu dosa besar. Dosa besar mengupak. Bukan dosa biasa-biasa ni, dosa besar. Yang membawa kepada dosa besar. Bukannya dosa kecil. Bahkan sebagai ulama, kebanyakan ulama mengatakan mengupak ni dosa besar. Apa dosa besar tu? Ilat, dia orang ilat kerana barang yang datang padanya pada mengupak daripada beberapa janji seksa yang bersangatan. Mari daripada hadis, mari daripada Quran, janji seksa, balasan buruk, balasan yang pedih, azab yang pedih kepada orang yang mengupak, seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat Quran jelas tu kan. Artinya hai sekalian mereka yang beriman. Allah kata siapa ni orang beriman? Kita lah. Sebab tu bila mana kita baca Quran, jumpa ayat wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Biar kita berasa Ta'ala nak kecek dengan kita. Ta'ala tujukan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhkan olehmu, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kena jauh daripada sangka, iaitu sangka yang jahat, berjahat sangka. Su'uzzon, berburuk sangka.
Kadang-kadang lah kita jumpa saing. Kita angkat tangan, dia tak angkat tangan kita. Kita pun kata, oh kahwin ni koyak ni. Sekak besar ni, nah. Sekak hijau goni-goni, sekak ada goni-goni. Macam-macam lah kita suuzon ke dia, kita buruk sangka. Kita angkat tangan ke dia tak angkat tangan ke kita. Padahal mungkin dia tak perasan, tak? Dia tengah bawa kereta, anak bergeger, belakang, misalnya tak? Banyak lagi ihtimal kebarangkalian yang berlaku. Anak bergeger belakang, dia duk stres, kalau dia duk mikir apa, dia tak perasan kita. Menyebabkan dia tak angkat tangan kita. Tapi kita ni, tak, disebabkan kita ni ada sangka jahat atas diri dia, kita pun, ya Allah ni, tak kenal orang dah. Agah dah ni, sombong dah ni. Padahal mana-mana ada dia ni. Sebab apa tu? Sebab su'uzon. Sangkaan yang buruk kita terhadap diri dia. Padahal hakikatnya dia tidak begitu. Ini hati-hati ni kena jaga. Sebab apa Allah Ta'ala kata, ijtanibu, kamu kena jauh daripada su'uzon ni. Kenapa? Kerana sebahagian besar bahawasanya setengah daripada sangka itu berdosa. Su'uzon tu berdosa kan. Kalau kita sangka buruk ke dia tu, bawa kepada dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Wala tajassasu. Jangan kamu duk nita-nita, duk cari, duk pesok aib manusia. Duk parti ke kain orang. Apa tu? Nak cari ada lubang ke duk kain dia. Kain dia koyak ke duk. Misalnya jangan. Tu dipanggil mencari aib orang. Duk parti kahwin ni. Rupanya kahwin ni sia-sia. Kira apa tu hidup hati. Atau tak ada lagi, wala tajassasu. Jangan kamu mengintip-ngintip aib orang. Jangan kamu mengintip-ngintip aib orang. Lepas tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mana menutup aib seorang Muslim, maka Allah Ta'ala akan tutup aib dia di akhirat. Yang mana pada pertemuan lepas tu, kita ada cerita kan, bagaimana seorang ulama yang mana dengar orang puan ni ketuk. Dalam majlis ramai-ramai tu, orang puan ni bangun nak tanya soalan. Orang lain semua duk perhati ke dia. Tiba-tiba duk tengah cecek tu ketuk. Orangnya perasan lah, orang tu perhati ke dia, tiba-tiba dia ketuk lah. Tapi ulama tu buat apa? Imam Hatim Al-Asam nama dia kan. Imam Hatim Al-Asam ni buat apa? Dia pura-pura tak dengar pertanyaan tadi. Tujuannya nak jaga aib perempuan tadi, tak sewi orang duk kata dia ni, tak sewi orang panggil duduk ngata kat dia, sehingga dia tak dengar. Buat lalak tak dengar kalau itu ketuk. Sehinggalah perempuan itu mati. Barulah dia cerita, kata aku lalak tak dengar saja, nak jaga aib perempuan tadi. Itu betul kita menjaga aib orang. Sebahagian daripada masyarakat kita ni bukan nak jaga aib, cari aib. Lepas pada dia tahu tak, dia jajak tu lah. Waktu lah waktu dia terjajahnya hari-hari. Padahal benda tak ada apa dah, tapi dia ulang lagi. Nak sebarkan aib. Jangan ingat molek siapa-siapa yang disebar aib orang, buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib dia di akhirat. Kalau tak di akhirat, di atas muka bumi lagi kadang ada Ta'ala balas. Duduk sebar situ, sebar sini, cerita situ, cerita sini. Oh kahwin ni gini. Duk buka aib orang, duk sebar aib orang. Maka beringat Allah Ta'ala di akhirat sekali, Allah Ta'ala akan buka aib dia sendiri. Lepas tu kena jaga-jaga. Kita ni jadi orang hormat kita ni sebab orang tak tahu aib kita. Orang tak tahu dosa kita ni. Kita duk buat gapo dalam bilik seorang, contoh kan. Duk buat gapo dalam jamban. Orang tak tahu.
Duk buat gapo duk gumuh sorang. Orang tak tahu. Kalau orang tahu dosa kita, Allahu Akbar. Malu kita. Anjing pun malu nak sayang kita. Kalau orang tahu aib kita. Jadi Allah Ta'ala tutup aib kita. Jangan pula kita pergi buka. Setengah-setengah orang ni dalam masyarakat kita ni ada tu bagi buka aib. Orang tak tahu dia tak semayang. Tapi tiba-tiba dia pergi mengaku. Kata hamba lama tu tak semayang. Lepas tu berhenti kat tu. Dia sendiri pergi buka aib diri sendiri. Tu pun dikira aib ni. Tak boleh buka aib haram. Walaupun aib diri sendiri pun haram. Buka aib diri sendiri pun haram. Apatah lagi buka aib orang lain. Tak, ni kita sendiri malu buka aib kita haram, buka aib diri sendiri. Apatah lagi kalau pergi buka aib orang lain. Pergi buka benda-benda yang memalukan bagi orang lain. Terlebih utama pada haramnya. Tu. Lepas tu kalau kisah-kisah lama ni, kalau orang tu ada pengalaman hitam, dia ada perangai-perangai lama, dia bertobat dah. Boleh dia sebut tu. Walaupun kadang-kadang kita sendiri tapi tak payah sebut dah. Lepas tu misalnya kalau lah suami isteri misalnya tak. Suami isteri kahwin. Si suami ni ataupun si isteri ni dia ada pengalaman buruk. Dia dulu masa muda-muda dulu dia bergawe sama mereka zina misalnya tak. Aib besar tu. Aib yang sangat-sangat besar. Maka tiba-tiba dia pergi cerita ke suami dia. Tak ada keperluan apa-apa. Ia menyebabkan boleh hancur sebuah institusi rumah tangga. Maka perkara itu tidak dibenarkan. Tak payah. Senyaplah. Biarlah dosa-dosa lepas tu kita dengan Allah Ta'ala saja. Kita dengan Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala Maha mengampun. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan walaupun lepas tu biarlah ianya menjadi sebagai sejarah, menjadi sebagai kenangan saja yang kita sendiri saja yang perlu simpan, tak perlu cerita kepada orang lain. Wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari aib. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Lagi mengumpat satu sama lain. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia seorang daging saudaranya seorang pada ketika mati? Perbandingan Perbandingan orang mengumpat. Seumpama dia makan daging orang mati. Makan bangkai daripada orang mati. Suka ke tak? Maka benci kamu akan dia. Mestilah tak suka tak? Dan takut oleh kamu akan Allah. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Innallaha tawwabur rahim. Allah Ta'ala Maha menerima taubat. Kadang-kadang dosa kita ni kita dah buat sekali, kita bertaubat. Bila mana kita bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat kita. Bila mana Allah terima taubat, buat lagi dosa kali kedua. Buat dosa kali kedua, lepas tu mari masa menyesal, taubat pula kali kedua. Bertaubat kali kedua ni, Allah Ta'ala apa ke tak? Allah Ta'ala apa pula. Jangan kita rasa, aku ni main taubat buat. Belah kali tak saya taubat aja ni. Setiap kali kita bertaubat, Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita suka minta maaf dengan manusia. Minta maaf dengan manusia ni sekali tu dia maaf. Dia maaf tu abang salah. Okey beres. Besar maaf. Buat pula. Dua kali, maaf lagi. Buat kali ketiga, tak berapa nak maaf lah. Nak manusia. Sikap pemaaf manusia begitu limited, begitu terhad. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat.
innallaha tawwab. At-Tawwab, Allah Ta'ala ni maha menerima taubat. Tapi jangan main-main lah. Jangan taubat tu niat nak pula. Tak jadi tu. Waktu Allah Ta'ala tak terima. Tapi kalau benar kita pada taubat, benar-benar hati kita ni nak bertaubat, nak kembali kepada Allah, insya-Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala maha menerima taubat dan lagi sangat kasih sayang. Innallaha tawwabur rahim. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu taala anhuma, berkata keduanya, Jabir dan Abu Sa'id, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ni hadis Nabi dah. Tadi ayat Quran. Ni hadis Nabi, Nabi kata, iyyakum wal ghibah. Iyyakum wal ghibah. Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila ya Rasulullah, qila kaifa la kif qila lahu kaifa. Dikatakan kepadanya, kepada Nabi, kaifa, bagaimana tu? Ngupak lebih dahsyat daripada zina. Dia kata tak? Nabi kata al-ghibah asyaddu minaz zina. Mengupak lebih berat daripada zina. Lagu mana tu? Maka kata Nabi, qala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Iyyakum wal ghibah. Jangan duk mengumpat, jauhkan diri daripada mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina, lebih dahsyat, lebih teruk, lebih berat daripada zina. Maka sahabat tanya, dikatakan bagi Nabi SAW, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina? Lagu mana tu? Lagu mana? Mengumpat lebih besar daripada zina tu lagu mana? Bersabda ya Nabi, bahawasanya nyasaan seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia. Laki-laki dia berzina, kemudian dia pun bertaubat, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Bila mana dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diupaknya. Beza dengan orang mengumpat tak? Orang mengumpat dia taubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ampun ke dia, sehinggalah dia diminta maaf kepada orang yang dia duk mengumpat. Kena kawin tu maaf dulu, barulah dia dimaafkan, dia ni diterima taubat dia. Berbeza dengan orang zina. Zina dia taubat dan Allah Ta'ala hapuskan dosa. Tak ada dosa. Berbeza dengan mengumpat lebih berat lagi, sebab dia kena minta maaf dengan orang yang dia mengumpat. Lagu mana boleh pergi ke tak agak? Ada ke tak orang mari jumpa kita ataupun kita mengumpat ke dia lah, misalnya tak? Kita mengumpat ke dia, kita pun dia jumpa dia, minta maaf banyak lagi. Hamba mengumpat dia tu. Bergerak muduk royak ni. Tak. Kalau kita royak gitu, mesti dia tanya, dia mengumpat ke apa? Tak. Kita nak royak mula. Nak mula ke apa kita royak? Malu lah. Kalau kita royak sekalipun, dia tanya pula, dia mengumpat tu royak siapa? Jadi buat asal sedahnya tak ada apa-apa. Mungkin hubungan tu agak orang panggil biasa lah. Kata baik sangat kodok lah, tapi hubungan biasa. Tapi lepas pada kita mengaku gitu, tak berapa nak baik lah. Tu batu. Kalau boleh kita elok awal-awal lagi.
elok dulu lagi daripada mengupak. Betul betul sangat supaya kita ni tidak buat dosa dengan manusia. Kalau kita buat dosa dengan Allah Ta'ala boleh ampunkan bila-bila masa sahaja. Kita kembali kepada Allah, kita menyesal dengan dosa yang berlaku, kita tak buat dah dosa tersebut. Kita berazam tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Cukup 3 syarat dekat beres. Tak buat dah, berhenti buat dah, menyesal dengan dosa pertama. Yang kedua, tak buat dah, berhenti buat dah. Dan yang ketiga, berazam tidak akan melakukan dosa tersebut. Cukup 3 syarat ni, 3 rukun ni, maka Allah Ta'ala akan terima taubat kita, insya-Allah. Tapi kalau dosa melibatkan manusia, Allahu Akbar, kena pergi minta maaf. Tak ada yang menyesal, tak ada. Kena pergi minta maaf dengan Tuhan dia. Kena tuai mati dah mula. Apa je. Tuai mati ni tak boleh minta maaf lah ke dia ni. Tak, nak minta maaf lah ke mana tuai mati dah takkan lagi kubur dia. Tak. Kalau tuai mati dah, kita bertobat sungguh-sungguh. Dan kalau boleh kita sedekah niat bagi pihak dia. Sedekah. Lah ni 10 ya kau 20 tengok juga rasa mana ngopak kan. Kalau ngopak tu benar tu, kena lebih banyak lagi tu. Kena. Kita sedekah bagi pihak dia lah. Bila mana sikit lagi di akhirat baru boleh minta maaf kepada dia menyesal sungguh-sungguh dah. Kita pun dah buat sebagai kedah pada dia. Kalau kita buat jamu makan tu, dah panggil orang lebih dari 20 orang, kita jamu makan. Bagi pihak dia niat boleh pahala dia. Yang boleh pahala dia. Jadi dah akhirat sekali lagi dia kata tak apalah. Untuk mari pahala tu waktu ambo dunuknya. Jadi mungkin dia akan maafkan dia akhirat sekali lagi. Itulah. Kena kahwin tu mati tu. Payah. Kalau tak mati lagi hilang. Tak cukup sehari. Payah juga tak? Pindah rumah tu. Duduk lain lah tu tu insyaAllah. Jadi moga-moga kita dapat jauhilah dosa ni. Dosa menyepak. Habis tu. Habis dosa menyepak. Ni dosa lidah ni, bab lidah ni banyak dia sebut dah. Dosa menipu. Lepas sebelum ni kita sebut berkaitan dengan dosa menipu. Awak ni dosa menyepak. Ada tengok berbahasa berkaitan dengan lidah ni banyak. Sebab apa? Sebab dosa kita ni paling banyak ke mulut. Dosa mulut ni paling banyak dan dosa mulut ni paling payah nak bertaubat. Paling payah nak bertaubat sebab melibatkan manusia, melibatkan orang. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, dan seperti menyalahi janji. Nipu satu dosa. Ni menyalahi janji. Janji-janji tapi langgar janji. Seperti menyalahi janji yang adalah ia menyalahi janji tu salah satu daripada segala alamat munafik. Allahu Akbar. Alamat ni tanda. Tanda orang munafik adalah antaranya bila mana kecek dia menipu, bila mana dia berjanji dia dusta terhadap janji dia. Janji sikit-sikit, ambo ke buat. Kabar-kabar tak buat. Ada cerita ni, tak tahu betul-betul taknya. Ada penduduk kampung dia pergi ngadu ke Yang Muhammad. Dia pergi ngadu ke Yang Muhammad. Yang Muhammad, kami orang kampung ni ada 2 masalah. Tak apa banyak. Abang kesesal masalah orang kampung. Masalah pertama yang Muhammad, kami orang kampung ni kekurangan telur. Telur tak ada. Dia pun telefon lalu. Dia telefon dia telefon ke pembantu dia. Dia kata
Esok buat mari telur 2 beg. Kapur sikit. Buat mari telur sekali. Oh, orang kapur tak suka nah. Oh, esok ada 2 beg telur. Beres, kesal masalah. Masalah kedua pula yang Muhammad. Apa? Masalah kedua, kapur kita ni tak ada lain telefon. Kapur kita ni tak ada lain telefon. Ni Muhammad ada telefon tu, kebun batu dia tak ada. Maksudnya dia lipat tu telefon kalau elok je. Tu contoh kan. Itulah orang panggil senario yang mudah kita nak faham. Bila mana orang ni dia suka kecek ni. Kena orang panggil duit ke atas darat begitu lah. Kapur tu tak ada lain telefon. Dia telefon so mari kita. Di mana jadi benda ni lah, itu hanyalah cerita yang dia buat je lah. Kita buat. Tapi moralnya ada. Moralnya ada. Orang ni kalau kecek nipu, dia tak rasa nyalah-nyalah dia akan orang panggil digeluh dalam lebih yang dia buat. Tak. Dia dah belit-belit belah kali bigat. Bahawa nipu ni dia tak akan ingat apa dia buat. Apa dia sebut tu dia tak ingat. Orang nipu. Dia sebut dah A. Dia pun kecek-kecek benda lain, dia tak ingat dah apa dia sebut. Orang je dengar, ingat. Tapi siapa depan hari, dia akan masuk lubang atau perangkap yang dia buat sendiri. Akan terbongkar lah segala penipuan. Sebab itulah nipu ataupun menyalahi janji ni sangat-sangat besar dalam agama. Jangan kita nampak biasa. Dia orang politik. Biasa tu kecek nipu. Mari mana gitu tu. Ajaran mana tu. Dia kata orang politik ni biasa kecek nipu. Tak boleh nak biasa gitu. Dia orang apa tu? Orang Islam. Islam ni kata lagu mana? Kena ikut gapo Islam kata. Tak boleh kata orang politik biasa. Tak biasa. Tak sepatutnya jadi biasa. Kalau biasa tu maksudnya kita menormalkan dosa tersebut. Supaya kata biasa lah. Buka aurat biasa. Tak boleh juga gitu. Lo ni orang lo ni biasa. Tak akan duduk. Tak boleh. Sebab benda tu benda yang luar biasa daripada agama. Dan agama tak ajar gitu. Jangan kita rasa benda tu biasa. Zina banyak pula ni. Oh biasa zina. Jangan kata gitu. Zaman Nabi dulu ada seorang sahabat. Sahabat ni noyak jiwa dia ni betapa jujur, ikhlas, telus jiwa dia. Dia mari ketemu Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku nak berzina. Mari minta izin dengan Nabi. Tak? Sahabat-sahabat ni ada setengah dia marah. Ini marah. Berani buat gini ke Nabi tak? Tapi bukan nak nyanyi. Dia minta izin dengan Rasulullah tu. Sebab mana betul dia rasa tak tahan dah dia nak berzina. Rasulullah jawab lagi mana? Rasulullah kata kepada dia, musuhku ke tak kalau ada orang berzina dengan emakmu? Saya tanya dia. Musuhku ke tak kalau ada lelaki lain mari berzina dengan emak? Tentulah aku tak suka. Musuhku ke tak kalau ada lelaki lain berzina dengan kakak atau adik kuemu? Tentulah aku tak suka. Begitulah Rasul tanya lagi. Suka ke tak kalau berzina dengan mak saudara? Suka ke tak kalau berzina dengan kaum kerabat daripada kalangan orang kuat yang mana menjadi kaum kerabatmu? Suka tak orang berzina dengan mereka ni semua? Dia pun jawab, tentulah aku tak suka. Begitulah kalau kamu berzina dengan seorang kuat, dia itulah anak kepada saudara kamu. Dia itulah adalah ibu kepada saudara kamu. Dia tu adalah adik-beradik kepada saudara kamu. Mari rasa keinsafan itu dia tak? Lepas pada itu nak diceritakan bahawasanya dia ni tak pernah panggil buat dosa tersebut sehinggalah dia mati. Ayatnya cara Rasulullah mentarbiah para sahabat dengan cara kalau orang tua-tua kata ilmu taksir. Taksir kita buat ke orang marah ke tak? Kita terang taksir kita. Kita buat orang bagi kita marah ke tak? Begitulah Rasulullah nak ayat ke dia
mu suka ke orang berzina dengan ibumu, dengan anakmu, dengan adikmu dan sebagainya, yang akhirnya dia berhenti daripada meneruskan hajat dia tu. InsyaAllah kan. Baik. Dan seperti menyalahi janji. Janji berlawak menipu, langgar janji. Ini antara dosa yang dilakukan oleh lidah. Batu kita ni kalau dengar orang kecek, tengok tengok lagu mana peribadi dia, akhlak dia, track record kerja dia setahu mana. Jangan dengar buah dia saja, jangan dengar dia kecek saja. Dia tengok lagu mana dia bekerja, lagu mana dia dari sudut orang panggil apa, lisanul hal dia. Cara dia bermuamalah, cara dia bekerja, jenis buat kerja gedok ataupun jenis kecek saja, buah saja. Orang ni kita kenal melalui perbuatan dia. Sebab perbuatan itu lebih jelas daripada perkataan. Mulut boleh menipu, tapi perbuatan tak boleh menipu. Baik, jadi menyalahi janji ni salah satu daripada segala alamat munafik, tanda-tanda orang munafik. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun. Nabi kata, ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik salasun. Ada 3. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Artinya tanda munafik itu 3. Ada 3 tanda munafik. Apabila bercerita, apabila dia bercakap, ia nescaya berdusta, ia kecek menipu. Buka mulut sikit menipu, buka mulut sikit menipu. Menipu sikit buka mulut. Tu. Kecek sikit menipu, kecek sikit menipu. Itu tanda orang munafik. Waliyazubillah. Janganlah kita jadi begini. Kecek sikit menipu, kecek sikit menipu. Bila mana bercakap, maka dia berdusta. Dan apabila menjanjikan ia, bila mana dia berjanji akan kebaikan, dia janji nak buat baik, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Bila mana nak buat berjanji, dia tipu janji. Dia lipat janji dia sendiri. Walaupun benda tu dia sebut, tapi dia tak buat apa yang dia sebut. Itu tanda munafik. Tanda munafik. Dan apabila dipercayai akan dia, apabila diberi amanah, dipercayai, diberi tanggungjawab, nescaya khianat dia khianat. Dia tidak menunaikan amanah dengan baik. Orang bagi kuasa kepada dia, orang bagi amanah kepimpinan kepada dia, dia gunakan benda tu untuk kepentingan peribadi dia. Betul. Boleh kuasa, digunakan kuasa dia ni untuk kepentingan peribadi dia. Dia tidak gunakan perkara tersebut untuk kembalikan tanggungjawab. Itu kebaikan yang dia dapat tu, tidak kembalikan kepada orang lain, orang yang berhak. Tu 3 tanda munafik. Kecek, menipu, janji pelawak, diberi amanah, khianat amanah. Artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Tak boleh percayalah. Diberi amanah, dia salah guna kuasa, menyelewengkan amanah yang diberikan kepada dia. Itu adalah jelas tanda-tanda orang munafik. Baik, kalau orang tu ada 3 tanda ni, adakah dia ni jadi orang munafik? Soalan. Tiga-tiga, jelas dah ni. Kecek, menipu, janji bohong, janji pelawak, tidak tunaikan janji. Bila dia beri amanah, dia selewengkan amanah, pecah amanah. Munafik ke dia? Munafik pada, orang panggil pada sifat sahaja, bukan pada etikad. Sifat orang munafik ada di dia, tapi etikad dia tu, dia orang selai lagi, dia percaya lagi ke Allah. Dia beriman lagi kepada Allah, beriman Rasulullah. Semua perangai buruk, perangai uduh orang munafik duduk dia.
Adakah dia ni akan berada di neraka yang paling bawah sekali? Tak. Allah Ta'ala sebut oleh Quran kan? Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Waktu itu kena kepada orang munafik yang i'tiqad dia tu munafik. Mulut sebut beriman, dalam hati kufur. Waktu tu paling bawah, tu neraka paling bawah sekali. Adapun kalau dia tu beriman tapi perangai orang munafik, berdosa dah. Dosa. Berdosa besar. Tak jadi kafir lagi. Orang munafik yang sebenar ni sebenarnya kufur dah ni orang munafik sebenarnya. Bahkan dia ni lebih berat, lebih dahsyat daripada kufur. Sebab orang kafir dia tidak orang panggil dia tidak menzahirkan keimanan. Dia kafir mulut, kafir dalam hati. Dalam pedang kafir. Orang munafik mulut beriman tapi dalam hati kufur. Itu orang munafik yang sebenar, munafik hakiki. Ada pun kan orang tu beriman tapi perangai uduh. Janji tak buat. Kecek bohong. Kemudian diberi amanah dia khianat. Maka orang itu tu orang yang bersifat dengan sifat munafik. Bukan orang munafik sebenar lagi. Kita boleh faham lah, insya-Allah. Habis itu, insya-Allah kita akan sambung dan seperti berbantah-bantah. Habis itu wallahu subhanahu wa taala ala wa alam wa ilmuhu atam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu